Cikgu serban. Pakai serban, dia sweet lah, sweet. Okay. Cikgu pakailah serban cikgu, kita pakai songkok. Tak payah. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Baik, kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Itulah pasal Rafizuddin. Okey. Baik, so kita nak lihat Perang Dunia Kedua dan juga dasar pendudukan Jepun, dan mungkin ini secara pantas. So kalau katakan kamu ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, boleh bertanya boleh bertanya. Okey, baik. So kita nak teruskan pembelajaran kita hari ini dengan Perang Dunia Kedua, dan ingat Perang Dunia Kedua ada dua tempat, iaitu yang pertama di Eropah bermula pada 1939 hingga 1945, dan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pula, iaitu yang dimulakan oleh Jepun, dia berlaku lewat sikit, iaitu 1941 hingga 1945, yang juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Dan ini berlaku kerana apa? Kerana Jepun. Kena ingat Jepun sebagai kuasa tentera telah menjalankan imperialisme, iaitu menjalankan dasar penjajahan. Kenapa dia nak menjajah? Kerana 3 sebab, iaitu yang pertama keperluan perindustrian, maknanya mereka memerlukan bahan mentah. Yang kedua kerana golongan tentera, pengaruh golongan tentera. Kenapa ya? Okey, kamu kena tahu bahawa Jepun pada waktu ini telah diperintah oleh golongan tentera. So golongan tentera ini telah memerintah. Ada yang golongan tentera yang menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri ya. Jadi ini menyebabkan mereka bertindak seperti tentera. Itu berfikiran seperti tentera. Dan juga mereka mewujudkan Order Baharu Asia, iaitu mereka telah wujudkan matlamat baru untuk Asia, iaitu kesemakmuran kawasan Asia Timur Raya, iaitu mereka nak gabungkan semua negara-negara Asia ini untuk di bawah Jepun. Tentera ni semua educated. Yes, educated. Dan mereka di bawah pimpinan siapa? Pimpinan Maharaja Mikado Meiji, yang menjalankan dasar peluasan kuasa untuk pemodenan Jepun. Itu matlamat dia. Dan bermula Perang Dunia Kedua apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan juga menyerang Pearl Harbor di Hawaii, iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat, dan juga serangan terus dilakukan di wilayah-wilayah jajahan Amerika dan Britain, seperti di Filipina, mereka serang Hong Kong, Pulau Guam dan juga Pulau Wake. So itu antara kawasan yang mereka serang. Dan faktor utama kedatangan Jepun ke negara kita, tidak. Okey, walaupun pentadbiran tentera, dia lebih kepada pentadbiran yang masih lagi menghormati Maharaja. Sebab Jepun ni dia utamakan Maharaja Mikado Meiji. Maharaja Mikado Meiji, dia seorang maharaja, pemerintahan raja. Tapi dia melantik para pegawai dia, iaitu Perdana Menteri dan menteri-menterinya daripada pasukan tentera. General tentera dia ambil jadi Perdana Menteri, kemudian admiral dan juga kita kata sebagai kapten tentera dia ambil menjadi menteri. So itu menyebabkan terbentuknya pentadbiran secara ketenteraan. Nampak tak? So kenapa pilih tentera? Sebab matlamat Maharaja Mikado Meiji untuk meluaskan kuasa bagi mendapatkan bahan mentah untuk memodernkan Jepun. So tentera dia lebih agresif lah. Jadi kita lihat faktor kedatangan Jepun ke negara kita, yang pertama sebab eksploitasi sumber bahan mentah. So mereka, kita tahu bahawa tanah Melayu ini memang pengeluar timah dan getah dunia. Sebab tu dia orang datang untuk keperluan industri. Dan kemudian yang kedua iaitu strategi ketenteraan, di mana kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Dan penguasaan Singapura membuka laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera. Strategi ketenteraan ni kan, kedudukan strategik. Kita belajar daripada form 2 lagi. Kerajaan Alam Melayu lah, Kesultanan Melaka lah, kemudian kedatangan British lah, sampai ke sekarang. Kenapa datang untuk menjajah tanah Melayu? Kenapa? Kedudukan strategik. Kan? Strategi betul kita sampai kita dijajah, suka-suka hati dijajah oleh kuasa-kuasa luar. Penat juga kan?
Ya, semua guna sebab yang sama. Yes. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga, okey, selain daripada biji timah, okey, kita kaya dengan minyak. Kemudian Jepun ingin membentuk kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya, iaitu tujuan dia untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Maknanya kawasan ini adalah kawasan yang mana semua negara duduk di bawah Jepun. Okey. Dan juga kita tahu bahawa strategi ketenteraan Jepun di mana Jepun telah menggunakan strategi serangan kilat, iaitu gerakan menyerang dengan kombinasi angkatan tentera darat, udara dan laut untuk menawan tanah Melayu. Maknanya serangan secara kilat daripada ketiga-tiga ketenteraan. Bukan satu ya. Mula-mula tentera darat pergi, kemudian datang pula tentera laut ikut, kemudian tentera udara pula datang dengan menggugurkan bom-bom. Sebenarnya memang di tanah Melayu memang gugurnya bom-bom di kawasan bandar-bandar menyebabkan banyak runtuhan dan juga banyak kemusnahan berlaku. So memang real lah. Okay. Nasib baiklah kita tak ada. Baik. Jadi serangan Jepun di negara kita bermula di pantai Sabak. Okay, pendaratan serentak iaitu di pantai Sabak ya, di Kota Baru, Kelantan dan juga di Patani di Thailand. Dan pada 8 Disember pada 8 Disember 1941 dan seluruh tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun pada 15 Februari 1942 plus minus lebih kurang dalam 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih dan mereka telah berjaya melalui jalan darat dan mereka telah berjaya untuk menenggelamkan 2 kapal iaitu Repulse dan juga Prince of Wales. Iaitu kedua-dua kapal ini adalah kapal Britain yang cuba untuk menyekat kemarahan Jepun, tapi Jepun telah gugurkan bom terhadap kedua-dua kapal, langsung tenggelam di Kuantan. Tenggelam di Kuantan ya. Jadi di sini kalau kita lihat seterusnya mereka telah mendarat di Sarawak dan juga Sabah dan mereka telah meneruskan pendudukan Jepun hingga ke Sandakan. Yes. Okey. Baik. Prince of Wales sebenarnya Prince of Wales tu sebenarnya adalah ini iaitu putera Charles. Okey, putera Charles tu, dan putera Charles tu sebenarnya adalah suami kepada Princess Diana. Okey, adalah suami kepada Princess Diana. Yes, okey. Baik. So kita lihat di sini adalah gambar-gambaran pendudukan Jepun, okey. Dan apabila Jepun memerintah, kita ada cerita tak pasal kapal Yamato? Dalam buku sejarah kita ada cerita tak pasal kapal Yamato? Kapal Yamato apa? Yamato bukan Tomoyugi ke? Itu bukan, tu Yamashita Tomoyugi. Kapal Yamato tak ada rasanya. Tak ada. Okey, tak ada ya. Okey. Baik, dasar pendudukan Jepun di negara kita, okey. Jepun memerintah negara kita dengan memperkenalkan pemerintahan tentera. Ingat okey, Jepun pemerintahan tentera. Dan kalau kita lihat pentadbiran tentera Jepun berpusat di Singapura, okey, dan juga dipisahkan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah British dan Belanda. Okey, so kalau kita lihat di sini, Sumatera diletakkan di bawah tentera Jepun. Okey, Sumatera Indonesia bawah tentera Jepun di Bukit Tinggi, manakala Tanah Melayu di bawah tentera Jepun yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura dikenali sebagai Shonanto, iaitu Pulau Cahaya Selatan, dan Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Okey. Dan kita lihat di sini, okey, Sarawak, Sabah dan Brunei telah digabungkan menjadi Kita Borneo. Kita Borneo iaitu di bawah Governor General. Dan di sinilah Jepun telah mewujudkan Kempeitai. Ingat Kempeitai? Kempeitai ialah pasukan polis tentera untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Ini ganas, kejam, menyeksa, membunuh sesiapa yang disyaki. Terlibat dalam penentangan terhadap Jepun. Baik, bagaimana pernah masuk ke Force 126 sebagai yang banyak nama orang dengan tempat? Pernah masuk ya betul. Pernah masuk ke Force 126 sebagai yang banyak nama orang dengan tempat. Ya betul, pernah masuk. Okey.
Bagus Sushmita. Okey, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Okey, Jepun iktiraf. Okey, bagusnya Jepun. Jepun iktiraf Raja-Raja Melayu ya. Sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. So diberi sultan-sultan diberi pencen seperti sebelum Dia perang. nak manipulate situation. Ya, betul. Jadi ini untuk apa? Supaya untuk mendapatkan sokongan. Ya, sokongan daripada Raja-Raja Melayu. Baik. Dan dasar terhadap terhadap kepimpinan tempatan iaitu Jepun memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin-pemimpin tempatan. Juga ini tujuan dia untuk apa? Mengatasi masalah kekurangan pegawai, tetapi lebih penting mendapatkan sokongan penduduk. Dan ini ditubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda iaitu Koakurenjo untuk melatih dan menanam semangatlah. Baik. Kemudian dasar ekonomi. Okey, Jepun laksanakan ekonomi kawalan. Ingat istilah ini iaitu ekonomi kawalan di mana memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun dan banyak membantu untuk menggunakan secara optimum peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Okey. Dan di sinilah dasar ekonomi di mana Jepun telah memperkenalkan mata wang pokok pisang. Ini mata wang pokok pisang yang telah menyebabkan banyak berlaku inflasi. Nanti kita tengok ya. Dari sudut pendidikan, Jepun menutup sekolah Inggeris dan Cina, menutup, dan sistem persekolahan Jepun diperkenalkan bagus. Iaitu memperkenalkan semangat persaudaraan sejagat iaitu Hakoichiu. Iaitu persaudaraan yang sejagat, maknanya persaudaraan keseluruhan. Meningkatkan disiplin dan juga menerapkan nilai-nilai Jepun. Sebab pendidikan ini tentera Jepun berusaha untuk pupuk nasionalisme Asia, iaitu semangat cinta akan bangsa Asia dan cuba menghapuskan pengaruh-pengaruh barat dan tanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Seperti pendidikan semangat Jepun, Nippon Seishin, hormat kebudayaan dan hormat Maharaja Jepun, Tenno Heika. Pengajaran bahasa Jepun iaitu Nippongo dalam usaha jadikan bahasa Jepun sebagai bahasa lingua franca. Perhimpunan pagi-pagi menghadap arah negara Jepun, nyanyi lagu kebangsaan Kimigayo. Lagu Kimigayo pagi-pagi. Dan pegawai Jepun memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Sikap Jepun terhadap agama, kalau kita lihat Jepun hormat agama Islam. Itu bagusnya Jepun. Hormat agama Islam dan tidak campur tangan dalam adat resam. Namun kalau kita lihat kelas-kelas itu dibiarkan untuk apa? Sebenarnya Jepun mengambil kesempatan untuk menyebarkan ideologi dan propaganda Jepun pada setiap kelas-kelas pengajian dan juga majlis-majlis agama. Dan di masjid-masjid untuk mendapat sokongan penduduk tempatan. Dan oleh kerana kedatangan Jepun menyebabkan banyak bekalan makanan berkurangan, maka catuan ataupun dikatakan sebagai ration telah diperkenalkan, iaitu memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan juga bahan penting. So kalau kita lihat di sini, untuk apa dia perkenalkan ini? Untuk mengawal bekalan barangan akibat daripada kekurangan makanan. Dan catuan makanan dikuatkuasakan untuk barang-barang asas dan adanya kad catuan makanan oleh pejabat kawalan makanan. Kemudian Jepun juga menggalakkan penduduk menanam makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk cukupkan makanan dalam negeri. Jadi keperetan hidup, kesusahan hidup rakyat pada waktu itu menjadikan penduduk kreatif dan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru seperti tempe daripada biji getah. Pun boleh makan juga. Biji getah pun boleh makan. Layanan berbeza. Ingat layanan memang berbeza, iaitu kalau kita lihat perbezaan layanan itu, kalau kita lihat untuk orang Melayu layanan baik. Dengan pribumi untuk apa? Dapat sokongan. Tapi kalau orang India juga membantu orang India tubuhkan tentera kebangsaan India. Orang India digalakkan menyertai untuk kemerdekaan India. Supaya apa? Dapatkan kerjasama orang India.
dalam rancangan Jepun untuk kuasai negara India. Hai, nak kuasai negara India juga. Ingat tinggi betul cita-cita ya. Terlebih mangat. Ya, okey. Okey, baik Daniel. Ada dalam YouTube tapi terlalu slow, perlahan. Okey, terlalu slow, perlahan. Tempe sekarang guna buat apa? Tempe sebenarnya adalah fermented fermented soy. So daripada kacang soya. Okey, tempe sebenarnya dibuat daripada kacang soya. Ya, bukan soy sauce bukan soy sauce. Fermented cikgu pun lupa iaitu tempe. Cikgu suka. That is my favourite lah. Okey. Baik, untuk orang Cina, layanan memang kejam. Ekoran permusuhan perang Cina dan Jepun dipaksa bayar wang sebagai hukuman. Okey, penentangan terhadap Jepun masa perang tersebut. Okey. Baik, secara umumnya semua kaum sengsara. Okey, dan mengalami pengalaman pahit akibat kekejaman Jepun. Ya, daripada dulu lagi. Favorite food Yes, kena pula dengan sambal tempe kan. Terbaik. Okey, kaum Cina teruk sengsara berbanding dengan kaum-kaum lain, malah landasan kereta api juga. Okey, landasan kereta api maut bukti kekejaman tentera Jepun. Okey, ramai yang terkorban ya. Itu tentang dasar pentadbiran Jepun. So, ada tak rakyat negara kita yang menentang perlukan Jepun? Ada. Okey, kalau kita lihat, okey, pertama sekali iaitu Regimen Askar Melayu. Okey, yang itu yang kita katakan yang dianggotai oleh Lieutenant Adnan. Ingat lagi Lieutenant Adnan? Iaitu Batalion kedua Regimen Askar Melayu bekerjasama dengan pasukan tentera British menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan sampailah bertempur di Bukit Candu, Singapura. Ini benteng terakhir lah. Iaitu Regimen Askar Melayu. Dah habis baca novel dah. Yes, betul. Okay, dah habis baca novel lagi pun. Okay. So, antara tokoh yang berjasa dalam pasukan ini adalah Lieutenant Adnan. Di mana Jepun menentang tentera, mereka menentang tentera Jepun di Bukit Candu. Okay. Begitu juga Lieutenant Ibrahim Aladita. Okay, berjaya menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu. Okay, beliau telah dianugerahi pingat Military Cross. Okay. Yes, ada juga kalau kita lihat seperti Colonel Yaakob Bidin. Okay, beliau dianugerahi Military Medal atas semangat keberaniannya. Okay, so di sini kita lihat bahawa Lieutenant General A.E. Percival telah memberi ucapan tentang betapa mereka kagum, dia kagum dengan keberanian askar-askar Melayu ini. Jadi itulah nilai iktibar, semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup berjuang habis-habisan dan sikap sedia berkorban untuk tanah air. Bagus tu. Okay. Baik, itu daripada Regimen Askar Melayu. Yang kedua, ayam dalam novel. Okey. Baik, nombor 2 iaitu MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army, yang mana majoritinya adalah daripada kaum Cina. So, gerakan anti-Jepun mendorong mereka menggunakan mendorong pentadbiran Jepun menggunakan pasukan tentera atau polis yang dianggotai oleh orang Melayu, dan kesannya apabila Jepun mengundur diri dari tanah Melayu, maka ketegangan kaum telah berlaku di tanah Melayu. Namun begitu, MPAJA MPAJA juga tetap menentang Jepun seperti MPAJA telah ditubuhkan oleh PKM dan oleh sebab layanan tentera Jepun yang sangat kejam. Yes. MPAJA dia pun boleh classify sebagai tentera satu bintang, right? Dia diklasifikasikan sebagai tentera bintang 3. Okey, tentera bintang 3 sebenarnya. Tentera bintang 3. Sebenarnya dia MPAJA ni terdiri pada 3 kaum juga sebenarnya. But 98% adalah Chinese, manakala another 2% adalah Malays and Indians. Ada juga Malays and Indian dalam MPAJA ni. Baik. So MPAJA ini telah ditubuhkan oleh PKM, dan telah mendapat latihan oleh British semata-mata untuk menentang Jepun,
dan mereka dilatih menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Dan daripada situ kita lihat pada Disember 1943, MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentera telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk menentang Jepun. Dan MPAJA telah memperoleh bantuan senjata, ubat-ubatan, keuangan dan ketenteraan. So, jadi sekarang MPAJA melainkan penanti Japanese je, tak ada army Okey, ada. MPAJA ni sebenarnya dia buat satu lagi sub iaitu tentera, iaitu tentera bintang 3 untuk menentang Jepun. Sebenarnya. So dikatakan perang gerila ini sebenarnya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Cikgu. serang hendap. Ya. Tapi kan tentera bintang 3 tu kan, lepas Jepun dah keluar selepas perang dunia tu, lepas ni bintang 3 tu kan, dia orang cuba menguasai negara kita tapi tak jadi kan. Ya, betul. Betul. Pasukan yang Dia sama hanya juga. 14 hari je. Ya, hanya sempat untuk 14 hari saja. Yes, betul. Jadi kalau kita ingat sebenarnya mereka ada agenda iaitu mereka nak meneruskan ideologi komunis di tanah Melayu. Jadi sebab itu mereka cuba take over balik lah. Okay. Bintang 1 ada ke? Tak ada. Bintang 1 tak ada. Bintang hatiku ada. Okay, baik. Seterusnya. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Okay. Kita lihat di sini Okay, Parti Kuomintang dan MPAJA. Okay, terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang. Menentang Jepun di utara tanah Melayu. Okay, dan mereka telah menubuhkan OCAJA, Overseas Chinese Anti-Japanese Army. Okay, dan juga dikenali sebagai tentera bintang 1. Ni ada OCAJA. Yang dalam MPAJA tak ada. MPAJA bintang 3. Yang OCAJA ada, iaitu tentera bintang 1. OCAJA ni adalah gabungan daripada Kuomintang dan juga MPAJA. Okay, tentera bintang 1. Bintang 2 kita berdua. Okey, baik, seterusnya. Kemudian parti Kuomintang adalah parti yang ditubuhkan di China. Okey, orang Cina seberang laut meneruskan fahaman politik dari negara asal. Okey. Force 136. Okey. Cuba sikit, tak payah. Okey. Kita lihat di sini iaitu Force 136. So British telah menubuhkan Southeast Asia Command dan di sinilah ditubuhkan satu unit khas iaitu Force 136. Dan mereka telah dihantar melalui kapal selam atau diturunkan melalui kapal terbang, dan matlamat penubuhan ini adalah untuk mendapatkan sokongan orang Melayu untuk menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Maknanya British telah hantar Force 136 ni. Yes. Kenapa dia ada related ke Force 136, the number dia? Kenapa tak ada 137, 138? Okay, Force 136 ni mungkin ada kaitan dengan unit khas mereka yang mana dia mungkin ada Force 137, Force 138, tetapi mungkin di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. So mungkin Force 136 is refer to satu pasukan yang ditubuhkan untuk di Malaya. Mungkin ada lagi untuk yang di Philippines dan juga sebagainya lah. So alright. So nasib baik Force 136. Kalau Force 736 kan. Jadi siapa yang tahu 736 ke 763 tak ingat lah. Ke 764 tak ingat. Okay. Okay. Baik, Force 136 bekerjasama dengan gerila. Okay, apa tu cikgu? Okay, kamu ingat tak kalau kamu pergi kedai mamak, okay, di atas dia punya nama restoran tu dia ada tulis 746. Betul? Ya. 746. Okay, 746 kalau tak salah cikgu. 746. Okay. Nak tengok pun cikgu. Tak pernah. Habis siapa nak tengok nama kan? Orang tahu masuk makan je kan. Right. Okay, so Force 136 bekerjasama dengan gerila Melayu untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia, iaitu Force 136 inilah kumpulkan maklumat, lakukan sabotaj dan juga sebarkan propaganda. Okay, terangkan nombor je. Okay, maksud dia maksud 746 tu adalah Bismillahirrahmanirrahim. What?
Ya. Ya, betul. Next time saya pergi, saya tengok ada ke tak. Okey, baik. Okey. Baik. Membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper dan ini adalah serangan besar-besaran untuk menawan tanah Melayu semula. So ini adalah anggota asal Force 136, okey, seperti Major Tengku Mahmud Mahidin, okey, Tunku Yusof, okey, Kapten Ibrahim dan juga Lieutenant Tengku Osman. Kemudian ada Yop Mahidin, okey, pemimpin Askar Watania Pahang. Dan ini antara tokoh-tokoh yang terbabit dalam Force 136, dan antara yang paling penting kamu kena ingat iaitu Tengku Mahmud Mahidin ini, sebab beliau digelar Harimau Malaya. Okey, kerana apa? Kerana telah mengelolakan siaran radio dari India yang diberi nama Suara Harimau Malaya. Jadi itulah dia, Tengku Mahmud Mahidin. Okey. Baik. So gabungan Force 136 dan juga Gerila Melayu kalau kita lihat. Okey, so mereka telah bergabung menjadi apa? Menjadi Force 136 Ulu Perak, iaitu Askar Melayu Setia. Di sini satu. Okey. Begitu juga satu lagi kalau kita lihat iaitu Force 136 Pahang, iaitu dipanggil Wataniah Pahang. Ini. Okey. Dan juga Force 136 Kedah iaitu Gerila Melayu Kedah. Okey, ini gabungan dengan tentera-tentera yang sedia ada di kawasan-kawasan tersebut. Dan ada tak penentangan individu? Ada. Seperti Gurchan Singh. Individu Gurchan Singh iaitu beliau telah menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran dia Lion of Malaya. Nama samaran dia Gurchan Singh ni, dan dia ceritakan tentang dia sebarkan risalah berkaitan dengan apa tahu? Fakta sebenar perang dan pendudukan Jepun. Fakta-fakta dia. Dan malangnya, beliau telah ditangkap oleh Ken Petai, dan walaupun begitu beliau berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Satu lagi, Sibyl Katigasu. Ini memang ada. Dan kita lihat beliau adalah seorang jururawat yang terkenal sebab membantu mangsa perang dan gerila anti Jepun di Perak. Dan mereka dengan suami dia dengan suami dia telah membuka klinik di Ipoh, dan semasa perlukan Jepun, beliau dan suaminya lah telah memberikan bantuan ubat-ubatan. Dan juga telah memberikan perkhidmatan perubatan. Dan Sibyl dan suaminya telah ditangkap oleh tentera Jepun, dan Sibyl dan suaminya telah diseksa dengan kejam, dan setelah Jepun menyerahkanlah Sibyl dibawa ke London untuk menerima rawatan. Beliau dianugerahi pingat King George oleh Raja George yang ke-6 ini. Namun begitu, selang beberapa tahun kemudian beliau meninggal dunia kerana kerosakan badan dia akibat organ-organ teruk diseksa oleh Jepun. Kesian serius kesian. Okay. Baik. Kemudian gerakan anti Jepun di Sarawak pun berlaku seperti Operasi Semut. Yang dilakukan oleh unit khas Z Australia di sini. Dengan kerjasama tentera-tentera bersekutu. Dan mereka telah merekrut rakyat-rakyat tempatan, iaitu daripada suku Kayan, Kenya, Kelabit dan Murut sebagai gerila semut. Dan kepakaran gerila semut ni adalah untuk merancang taktikal perang gerila, iaitu taktik-taktik perang ambush untuk mengetahui selok-belok bumi Sarawak. So ada banyak pasukan semut ni, operasi semut, semut 1, semut 2. Maksudnya maksudnya gerila semut, maksudnya dia serang ambush dalam hutan lah. Ya, betul. Perang gerila ni serang secara mengejut. Dan menggunakan rakyat tempatan. Jadi ini dipanggil tentera-tentera semut dan operasi semut. Kan? Jadi itulah yang berlaku. Begitu juga pemberontakan DJ Sultan, iaitu yang dipanggil sebagai Double Ten, yang diketuai oleh Albert Kwok. Dan gerila Kinabalu, mereka lagi agresif. Mereka serang balai polis dan juga pejabat pentadbiran Jepun. Menyerang dan membunuh tentera Jepun.
Tetapi Jepun punya punya lagi kejam. Okey, perkampungan di pesisiran pantai diserang dan dibom, beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa hingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. So akhirnya Albert Kwok menyerah diri dan beliau bersama 175 orang lain dihukum bunuh di Petagas. Memang brutal gila lah. Ya, Petagas di mana? Petagas di Sabah. Ini semua berlaku di Sabah lah. Kenapa bau sup ekor ni? Aduh, hai. Okey, baik. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Okey. Dengan pendudukan Jepun ini telah muncul kesan dia muncul semangat anti penjajah, iaitu seperti slogan Asia untuk Asia, lingkungan kemakmuran Asia Timur, kebebasan negara Asia. Jepun selalu cakap macam tu ya, iaitu apa? Okey, Asia untuk Asia. Kami ni Asia, kamu orang Melayu pun Asia. So British itu bukan Asia. So kita kena bekerjasama untuk menghalau British yang bukan Asia. Kami dengan kamu sama. Mata sama-sama sepet. Nampak? Kan sepet ni. Kan. Jadi itu slogan Asia Ya ke untuk Asia. cikgu? Ya. So KMM pun bekerjasamalah dengan Jepun demi kemerdekaan tanah Melayu. Namun begitu kita lihat yang itu kesan yang pertama, menimbulkan semangat nasionalisme. Yang kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Okey. So selepas Jepun berjaya mentadbir negara kita, ada beberapa pemimpin-pemimpin KMM seperti Burhanuddin Al-Helmi, dan juga Ibrahim Haji Yaakob, menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu bersama-sama Indonesia. Dan Jepun sebenarnya dah nak setuju dah. Tetapi plan itu gagal kerana pada 15 Ogos 1945 berlaku pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki dan Jepun pun menyerah kalah. Dan bila negara kita selepas kekalahan Jepun, apa yang berlaku? Kita lihat Jepun menyerah kalah dan tamatnya Perang Dunia Kedua apabila serangan bom atom oleh Amerika Syarikat di Hiroshima dan Nagasaki. So tentera British kembali pada 3 September 1945 dan oleh kerana kelewatan pendaratan British, maka negara kita telah dikuasai oleh Bintang 3. Bintang 3 ni pula jalankan undang-undang sendiri setelah menguasai bandar apa semua, dan mereka telah berkuasa hampir 14 hari. Apa yang diorang buat? Menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah semua. Dan tindakan orang Melayu bersatu dan membentuk gerakan Fisabilillah yang bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Dan perjuangan ini dipelopori oleh golongan ulama tempatan seperti Haji Saleh, iaitu di Johor, dan Haji Bakri di Sungai Manik, Perak. Dan ini menyebabkan suasana negara kita tidak aman. Nasib baik ada Datuk Wan Jaafar. Yes. Nak tanya, pengeboman Hiroshima, kenapa Amerika Syarikat tiba-tiba datang pula? Okey, baik. Sebenarnya dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat memang dah terbabit di Eropah. Dan dia bekerjasama, sebab dia adalah salah satu anggota kuasa bersekutu, betul tak? Kuasa bersekutu kan? So apabila Jepun apabila Amerika dengan Britain berjaya menamatkan penguasaan Jerman dan Adolf Hitler telah membunuh diri, so tamatlah Jerman di kawasan Eropah. So sekarang beralih ke Jepun, sebab Jepun pula sekarang ni sedang menjajah tanah Melayu, dan juga akibat daripada mungkin sebab dendam kerana Jepun telah mengebom Pearl Harbor pada awal-awal dulu. Jadi sebenarnya Amerika telah beri amaran kepada Jepun supaya tarik diri keluar daripada negara-negara jajahan, kalau tidak kami akan bom. Jepun kata tak nak, kami nak stay. Kalau nak stay, kami hantar satu bom. Bom yang pertama kat mana? Dekat Hiroshima. Jatuh dekat Hiroshima, baru terkejut. Tetapi dalam tempoh sehari kemudian 2 hari kemudian, tentera Jepun berbincang. Pentadbiran tentera Jepun berbincang kata apa? Masih nak meneruskan peperangan. Ya, kami nak teruskan lagi. So Amerika kata apa?
Kau nak teruskan lagi? Okay, tak apa. This is the second bomb. Ambil kau. So, Nagasaki pula dibom. Okay, dengan bom, another bomb atom. So, menyebabkan kali ini, okay, Jepun kata, okay, we surrender. Sebab dah beratus ribu. Ya, betul. Iaitu ada dua fat boy dengan little, little man fat man dengan little boy. Fat man. Little boy dengan fat man. Yes. Okay. So itulah dua bom atom yang telah digugurkan di Jepun menyebabkan kekalahan. Okay. So Amerika sahaja pada waktu itu yang ada kemahiran ataupun ada teknologi bom atom tu ya. Yes, thank you Dan. So selepas kekalahan itu, okay, komunis telah take over negara kita for 14 days. Dan dalam 14 days itu nasib baiklah Dato' On Jaafar telah berusaha menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat dengan mengatur rundingan antara Kiai Saleh dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina. So kat sinilah mereka deal untuk menamatkan kita kata pergaduhan itulah. Kemudian ada juga peranan Raja-Raja Melayu di mana Sultan Pahang ingatkan penduduk agar tidak bergaduh. Begitu juga Sultan Perak membuat lawatan dan pemantauan agar tiada pergaduhan antara Melayu dengan Cina. Dan begitu juga Sarawak. Selepas Jepun menyerah kalah, ketegangan kaum juga berlaku. Namun di kanamik permusuhan bekas gerila pribumi dengan orang Cina, di Kuching perintah berkurung atau lockdown telah pun dilaksanakan. So, dengan itu maka tamatlah bab yang ketiga. Bab 3 iaitu berkaitan bab 3 part 2 iaitu berkaitan dengan pendudukan Jepun. Sebelum tu, boleh perkenalkan diri tak? Siapa Tomorrow? Boleh perkenalkan diri tak? Siapa Tomorrow? Ada nama Tomorrow kat situ. Boleh perkenalkan diri tak? Macam biasa tengok aje. Esok lah. Kenapa esok? Ni mesti accounting king. Kenapa esok? Baik. Esok lah. Sebab tomorrow, tu ada tulis tu tomorrow. Siapakah Tomorrow? Boleh perkenalkan diri? Nak tahu juga tu. Macam pelik je. Kan? Dia kata Tomorrow. Dia kata Tomorrow. Okey, baik. Baik, ada soalan nak tanya? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Sebelum kita meneruskan agenda kita seterusnya. Ada apa soalan tak? Tak ada. Semua. Okey. Semua okey. Okey. So yang lain-lain siapa je tak kenal Tomorrow cikgu? Itulah cikgu pun macam kenal Tomorrow tu, tapi siapa macam kenal tapi takut salah orang. Ni mesti accounting king. I rasa. Okey, ataupun mungkin sebenarnya cikgu Syak ianya adalah Nurin. So takut salah orang lah pula. Kan? Aku dah agak dah, betul lah tu. Dengan gelak saja kita dah tahu. Okey. So selamat datang Nurin. Mana pergi? Kenapa senyap aja? Nak bising ke? Tak payahlah. Okey, baik. Okey. Seperti biasa kita akan teruskan kita punya agenda seterusnya. Okey, iaitu muncul pun gelak pun dah kenal. Dah itulah. Gelak pun dah tahu. Okey. Sekali gelak je cukup. Kan? Itu tanda apa? Tanda very close-nya. Okey. Baik, sila klik di sini. Okey, untuk masuk kepada latihan yang akan kita buat bersama-sama. Bukan bersama-sama korang buatlah. Cover blown. Okey. Okey. Sebab memang dah disyaki kan, disyaki. Okey, silakan masuk. Okey, masuk. 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 Kita ada okey, Nazmi, Akif,
Hai, mantap Pak Abu. Ni mantap Pak Abu ni Afif ni. Okey. Vines, Nafi Iman, Zaim, okey. Zulaika, Nafi cantik pakai tudung. Ya Allah. Said Sadiq, Nazira, Samuel. Okey. Apaan alah cikgu ni. Okey, masuk.